Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi dalam video yang keempat bersama Cikgu Hasnul. Kita masih berada dalam matematik tambahan tingkatan 4, bab yang keempat iaitu indeks, surt dan logaritma. Okey, kali ini kita akan membincangkan subtopik yang keempat iaitu aplikasi, indeks, surt dan log. Untuk penyelesaian masalah indeks, surt dan log, kita memerlukan pemahaman konsep asas bagi semua hukum indeks, surt dan log. Jadi ada kemungkinan dalam satu soalan dia akan menggunakan hukum-hukum indeks, surt ataupun log. Jadi dalam slide ni saya dah tunjukkan, saya dah paparkan semua hukum indeks dan log yang kita akan gunakan dalam penyelesaian masalah. Okey, contoh 32 tunjukkan bahawa punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 ataupun surt 2 darab surt 8 dalam kurungan kuasa n sama dengan 2 kuasa 2n. Okey, maksudnya kita perlu tukarkan ini menjadi 2 kuasa 2n. Kita tunjukkan. Seterusnya, cari nilai m dan nilai n yang memuaskan persamaan 2 kuasa 2n sama dengan 64 dan 9 kuasa n tambah 1 per 81 kuasa m sama dengan 81. Jadi kalau kita tengok di sini, di sebelah kiri kita ada satu persamaan, hanya satu pemboleh ubah. Dan di sebelah kanan kita ada satu persamaan dengan dua pemboleh ubah iaitu n dan m. Jadi maksudnya kita dah boleh jangka kita perlu selesaikan dahulu persamaan ini. Okey, pertama sekali kita perlu tunjukkan persamaan yang diberi. Okey, persamaan tersebut punca kuasa 2 ataupun surt 2 darab surt 8 kurungan kuasa n sama dengan 2 kuasa 2n. Jadi dalam hukum surt kita boleh gabungkan. Okey, yang di sebelah kiri sahaja kita fokus. Jadi kita gabungkan menjadi 2 darab 8 iaitu 16. Jadi kita tukar semula 16 kepada asas 2. Okey, oleh kerana di sebelah kanan ni dah diberikan 2 iaitu asas 2. Jadi kita cuba tukar kepada asas 2 iaitu 2 kuasa 4 per 2. Jadi sebenarnya punca kuasa 2 ni ialah dalam pecahan, indeksnya ialah per 2. Jadi 16 ialah 2 kuasa 4. Jadi indeks tersebut ialah 4 yang di atas per 2. Kita mudahkan dapat 2 kuasa 2n. Jadi kita dah tunjukkan untuk soalan yang pertama. Yang seterusnya kita perlu selesaikan dulu persamaan yang pertama. Okey, itu soalan yang persamaan yang pertama. Cari nilai n. Jadi kita perlu samakan dulu asasnya iaitu asas 2. Jadi 64 kita boleh tukar kepada 2 kuasa 6. Dan samakan terus indeks. Dan kita selesaikan persamaan tersebut. N sama dengan 3. Bila kita dah dapat nilai n sama dengan 3, kita boleh masukkan ke dalam persamaan yang seterusnya. Persamaan yang kedua. Jadi kita gantikan nilai n untuk mencari nilai m. Okey, 9 kuasa 3 tambah 1 iaitu 4. Dan kita tukarkan 81 dengan 81 kuasa m. Kita tukar tempat di sini. Okey. Tujuan dia ialah kita perlu asingkan. Okey. Kita asingkan sebutan ataupun nombor yang mempunyai indeks. Okey, dan sebelah lagi kita hanya ada nombor sahaja yang kita boleh selesaikan ataupun kita boleh pemudahkan. Okey. Jadi kita dapatkan nilainya iaitu 81 sama dengan 81 kuasa m. Jadi 81 ni sebenarnya ialah 81 kuasa 1. Jadi indeksnya kita samakan jadi m sama dengan 1. Contoh 33, cari nilai x yang memuaskan setiap persamaan berikut. Jadi untuk soalan A kita ada 3 kuasa x sama dengan 7. Bila kita teliti di sini, kita nampak 3 dengan 7
macam tiada kaitan dengan asasnya, iaitu 3 dengan 7. Jadi bila kita tak boleh nak tukarkan kepada satu asas yang sama, jadi kita perlu letakkan log 10 di kiri dan kanan. Jadi kita letakkan log 3 kuasa X sama dengan log 7. Okay. Jadi penulisan sebegini dikira sebagai log 10. Okay. Seterusnya kuasa kita akan darabkan ke depan menggunakan hukum kuasa. Okay, dan kita akan dapat X log 3 sama dengan log 7. Dan kita akan pindahkan log 3 ke bawah menjadi bahagi log 7 per log 3. Dan bila kita tekan kalkulator saintifik, kita akan dapat nilai 1.7712. Okay, saya lebih suka untuk pindahkan dahulu log ke sebelah kanan, dan setelah kita tulis dalam bentuk log, pecahan log macam ni, barulah kita tekan kalkulator supaya jawapan yang kita akan dapat lebih tepat, dan untuk mengelakkan sebarang kesilapan ataupun kecuaian. Okey, seterusnya soalan B. 2 kuasa X tambah 1 sama dengan 5 kuasa 2X tolak 1. Okey, sama seperti soalan di sebelah, kita tengok asasnya tak sama, tak ada kaitan, jadi asas 2 dan asas 5. Jadi apa yang kita perlu buat, kita akan letakkan log 10, log asas 10 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey. Seterusnya, kuasanya kita akan darabkan ke depan. Okey, di sebelah kanan pun sama, 2X tolak 1, kita akan darabkan ke depan, pastikan ada kurungan. Okey, pada kuasa tersebut, bila kita darab ke depan, perkali tersebut mempunyai kurungan. Kalau tak ada kurungan, apa yang berlaku ialah dia akan terpisah. X menjadi satu sebutan, kemudian 1 darab log 2. Jadi macam X ni dah terasing. Jadi akan menghasilkan jawapan yang salah. Jadi sepatutnya bila berlaku sebegini, apa yang kita perlu buat, kita akan kembangkan. Okey, sebab log 2 ataupun log 2 asas 10 ni, bila kita tekan kalkulator ada nilainya. Okey, kita tekan kalkulator, kita dapat nilai log 2 ialah 0.3010 dan log 5 kita dapat 0.6990. Jadi kita perlu kembangkan. Jadi 0.3010x tambah 0.3010 sama dengan, bila kita kembangkan ke depan, okey, 0.699 darab dengan 2 jadi 1.398x tolak 0.699. Seterusnya, saya lebih suka untuk memilih nilai bagi perkali X yang positif. Okay? Maksudnya di sini, kalau kita pindahkan 1.398 ke sebelah kiri, kita akan dapat nanti perkali X-nya negatif. Kerana 1.398 lebih besar dari 0.301. Jadi saya pilih 0.301X pindahkan ke sebelah kanan. Okay. Jadi yang negatif 0.699 kita pindah ke sebelah kiri menjadi tambah. Okey, yang ini 0.301x pindah ke sebelah kanan menjadi tolak. Dan kita selesaikan. Okey. Kita tulis semula, walaupun asalnya x ni berada di sebelah kanan, kita tulis semula di sebelah kiri, sama dengan 1.097x sama dengan 1. Ini jumlahnya ialah 1. Jadi kita selesaikan persamaan tersebut dan kita akan dapat X sama dengan 0.8310. Contoh 34 diberi bahawa 5 kuasa 3M sama dengan 9 darab 3 kuasa 2M. Tunjukkan bahawa M log 125 per 9 asas X sama dengan log 9 asas X. Jadi sekarang ni kita perlu tukarkan persamaan yang pertama ni menjadi sebutan, menjadi log. Okey, dalam bentuk log. Okey, pertama sekali kita perlu, yang kita nampak di sini ialah kuasa M ataupun indeks ni. M ni berada menjadi indeks. Jadi kita perlu sekalikan ataupun kita kena letakkan dia dalam satu sebelah yang sama. Jadi kita pindahkan yang 3 kuasa 2M ke sebelah kiri. Okey, menjadi bahagi. Dan dalam hukum indeks,
Okey, dalam hukum indeks, jika kuasanya sama, kita boleh sekalikan menjadi bahagi. Kita boleh tulis sekali saja. Jadi sini sebenarnya ialah 5 kuasa 3 kurungan kuasa M. Jadi kita akan tulis semula menjadi 5 kuasa 3 dalam kurungan M per 3 kuasa 2 dalam kurungan M. Dan kita boleh tulis dalam satu kurungan besar 125 per 9 kuasa M sama dengan 9. Seterusnya, oleh kerana asasnya tak sama, okey, di sini ialah 125 per 9 dan sebelah kanan kita ada 9. Okey, memang tak sama pun asasnya. Kita letakkan log di sebelah kiri dan kanan. Oleh kerana soalan ni dia perlukan log asas X, jadi kita letaklah log asas X. Jadi kita letakkan log asas X di sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, pada bahagian hadapan dia. Dan seterusnya kita kuasa kita akan pindahkan ke depan menjadi M log 125 per 9 asas X sama dengan log 9 asas X. Jadi kita dah tunjukkan sama dengan seperti yang dikehendaki dalam soalan. Contoh 35, selesaikan persamaan 2 kuasa 5 kuasa 2X, 2 darab 5 kuasa 2X tambah 5 kuasa X tambah 1 sama dengan 3. Jika kita lihat di sini, kita ada dua sebutan di sebelah kiri, iaitu 5 kuasa 2X dan 5 kuasa X. Okey, dan operasinya adalah tambah. Okey, dengan menggunakan hukum indeks, yang kita nampak kat sini ialah X. Di sini ialah kuasa 2X. Jadi indeksnya kat sini 2X, dekat sini X. Jadi kalau kita nak buat pemfaktoran pun nampak macam tak boleh nak jadi. Jadi kita perlu tukarkan bentuk dia menjadi 2 darab 5 kuasa X dalam kurungan kuasa 2 tambah 5 kuasa X darab 5. Di sini apa yang berlaku? Bila indeksnya tambah, kita akan darabkan asasnya. Jadi ini ialah 5 kuasa 1. Jadi tambah menjadi darab. Okey, sama dengan 3. Okey, seterusnya, apa yang kita nampak di sini? Kita dah nampak dah 5 kuasa X ada dalam dua sebutan. So sekarang ni dalam sebutan yang pertama dan sebutan yang kedua kita ada 5 kuasa X. Okey, bila kita tulis semula, kita akan tulis dalam bentuk nampak seperti persamaan kuadratik. Tapi oleh kerana 5 kuasa X ni kita boleh tukar kan. Katakan kita tukar menjadi 5 kuasa X sama dengan M. Jadi lebih mudah untuk kita selesaikan persamaan kuadratik. Supaya kita tak nampak terlalu kompleks kat situ, kita gunakan satu huruf untuk mewakili 5 kuasa X. Jadi kita susun semula. 3 saya pindahkan ke sebelah kiri. Jadi 2M kuasa 2 tambah 5M tolak 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratik. Jadi kita perlu selesaikan secara kuadratik. Kita gunakan kaedah pemfaktoran. Dan kita akan dapat nilai M sama dengan 1/2 atau M sama dengan -3. Seterusnya, kita gantikan nilai M tersebut menjadi seperti nilai yang telah diberi, iaitu 5 kuasa X sama dengan setengah. Jadi kita perlu letakkan log asas 10 di sebelah kiri dan kanan, sebab 5 dengan setengah, okey, tak boleh nak tukarkan kepada asas yang sama. Jadi kita letakkan log 10 di kiri dan kanan. Seterusnya kuasa kita akan pindahkan ke depan. Jadi X log 5 sama dengan log setengah. Okey, kemudian kita pindahkan log 5 ke sebelah kanan menjadi bahagi. Jadi log setengah saya tulis sebagai 0.5 per log 5. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai X sama dengan negatif 0.4307. Untuk 5 kuasa X sama dengan negatif 3, nilai ini adalah tidak tertakrif. Maksudnya tadi, kalau kita tukarkan kepada bentuk log,
Okay, kalau kita tukar kepada bentuk log, kita akan dapat log 5 kuasa X sama dengan log negatif 3. Log negatif 3 tidak tertakrif. Jadi, kesimpulannya, X sama dengan negatif 0.4307. Kita hanya boleh terima jawapan X untuk yang pertama saja, iaitu negatif 0.4307. Contoh ke-36, cari nilai P dan Q yang memuaskan persamaan serentak berikut. Log 18 asas 2 tolak log kurungan 2P tolak 11Q asas 2 sama dengan 1, dan persamaan kedua 9 kuasa P sama dengan 3 darab 27 kuasa Q. Jadi kita ada dua persamaan, satu dalam bentuk log dan satu lagi dalam bentuk indeks. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu tukar persamaan tersebut dalam ungkapan P dan Q. Okey, tukar kedua persamaan kepada ungkapan P dalam sebutan Q. Log 18 tolak log 2P tolak 11Q sama dengan 1. Okey, kita gabungkan. Kita tulis log asas 2 sekali sahaja. Operasi tolak dia akan menjadi bahagi. Jadi 18 per 2P tolak 11Q. Kemudian kita tukar bentuk log menjadi bentuk indeks. Jadi 2 ni akan asas 2 akan pindah ke kanan menjadi asas juga, menjadi 2 kuasa 1. Seterusnya kita susun semula 18 sama dengan 2 dalam kurungan 2P tolak 11Q. Okey, kita pindahkan menjadi darab. Kembangkan dan susun semula menjadi 4P tolak 22Q sama dengan 18. Seterusnya 9P kuasa 2 sama dengan 3 dalam kurungan 27 kuasa Q. Jadi kalau kita lihat di sini 9, 3, 27. Sebenarnya kita boleh tukar kepada asas 3. Jadi 3 kuasa 2 dalam kurungan kuasa P sama dengan 3 darab 3 kuasa 3 dalam kurungan Q. Jadi dengan menggunakan hukum indeks, okey, di sebelah kiri kita boleh mudahkan jadi 3 kuasa 2P, dan yang di sebelah kanan untuk darab 3 darab 3 kuasa 3Q, kita boleh tukar menjadi indeksnya menjadi tambah. Jadi kita samakan sahaja indeksnya, jadi 2P sama dengan 1 tambah 3Q. Seterusnya, bila kita susun semula, setelah saya permudahkan, okay, 4P tolak 22Q sama dengan 18. Okay, kita boleh kecilkan lagi, pemudahkan menjadi 2P tolak 11Q sama dengan 9. Dan persamaan yang kedua, 2P tolak 3Q sama dengan 1. Saya susun dalam bentuk yang sama dengan yang atas. Okey, dan kita akan buat penyelesaian persamaan linear serentak. Okey, persamaan 2 tolak dengan persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang kedua ni kita tolakkan dengan persamaan yang pertama. Okey, kita akan dapat negatif 3Q. Persamaan yang kedua, negatif 3Q tolak negatif 11Q sama dengan 1 tolak 9. Jadi 1 tolak 9, kita akan dapat Q sama dengan negatif 1. Setelah kita dapat nilai Q sama dengan negatif 1, masukkan ke dalam persamaan yang kedua, dan kita akan dapat nilai P sama dengan negatif 1. Jadi nilai P dan nilai Q ialah negatif 1. Jadi untuk bab 4, indeks, set dan logaritma, okay, kita dah mempelajari, kita dah bincangkan semua sekali. Subtopik iaitu subtopik yang pertama iaitu hukum indeks, subtopik kedua iaitu set, subtopik yang ketiga iaitu hukum log, dan yang terakhir ialah aplikasi indeks, set dan log. Jadi diharapkan kita dapat menggunakan mengaplikasikan ataupun memahami konsep-konsep ataupun asas-asas yang kita telah pelajari dalam bab ini untuk menyelesaikan masalah
index, cert dan log dengan lebih mudah. Okay, sekian saja untuk video yang terakhir untuk bab 4 ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.